Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam siri pembacaan Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama membaca hadis yang ke-30 insya-Allah. Kita akan baca Arabnya, hadis Arabiknya, dan kemudian kita akan sama-sama insya-Allah cuba melihat perkataan-perkataan, makna-makna daripada perkataan tersebut. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kefahaman kepada kita berdasarkan kepada apa yang ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, seperti biasa insya-Allah untuk memohon kepada semua untuk memberi feedback suara dan juga feedback gambar insya-Allah kan. Insya-Allah hari ini kita tengok hadis yang ke-30. Babnya adalah bab sabar. Di mana Imam Nawawi telah mengumpulkan hadis ini, meletakkan hadis ini. Hadis yang kita baca pada hari ini agak panjang. Kemungkinan kita tidak akan dapat menghabiskan hadis ini pada hari ini. Kemungkinan akan ambil masa 2 kali. Tapi insya-Allah moga-moga selama dua sesi ini, mungkin 2 sesi, mungkin saya rasakan. Tapi tidaklah sepanjang apa yang telah kita baca beberapa hari lepas, beberapa sesi lepas. Hadis ini diriwayatkan daripada Suhaib. Sebelum daripada ni kita telah baca tentang Suhaib ni, kita telah bercerita tentang Suhaib ni, satu hadis diriwayatkan oleh Suhaib iaitu namanya Abi Yahya tapi nama sebenarnya adalah Suhaib, seorang sahabat yang dikatakan berasal daripada Rom. Sama ada berasal daripada Rom ataupun dia ni telah diperbudakkan, diperhambakan menjadi hamba orang Rom kerana dibawa lari daripada emaknya ketika satu hari dia berada di Iraq. Jadi insya-Allah tak apa kita tengok hari ni, tapi dia ni adalah di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam dan telah menjadi kaya semasa berada di Mekah kerana dia ni pandai bisnes, pandai berniaga. Dan kemudian selepas daripada tu dia telah meninggalkan, kita cerita tentang Suhaib ni, meninggalkan Mekah untuk berhijrah apabila Nabi SAW meminta kepada sahabat semua supaya berhijrah ke Madinah. Tapi di pertengahan jalan dia telah ditahan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir, sehingga dia terpaksa menyerahkan segala harta-harta yang disimpannya selama dia bekerja, selama ni di Mekah selama dia mencari duit, bisnes dan sebagainya, kerana semata-mata untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi SAW telah mengucapkan kepadanya, wahai Suhaib, wahai Abu Yahya, rabihal baik. Jadi moga-moga Allah SWT akan memberi radhiyallahu anhu, keredaan kepada Suhaib, sahabat Nabi yang sangat-sangat ikhlas ini kan. Jadi dalam hadis ni dia ceritakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Jadi hadis ni bermula dengan Nabi bercerita dikatakan bahawa Nabi ni sallallahu alaihi wasallam setiap kali lepas sembahyang maka Nabi akan duduk dan dikatakan bahawa hadis ni berlaku ketika Nabi selesai sembahyang Asar, Nabi duduk-duduk dengan para sahabat dan kemudian Nabi bercerita. Jadi maknanya apa yang kita tahu kan, apa yang diceritakan oleh Nabi ni, Nabi macam mana nak tahu kan? Nabi bukannya dengar cerita daripada baca buku dan sebagainya, tapi oleh kerana itulah maka semua benda yang Nabi cerita ni adalah merupakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi ni bercakap melainkan semua itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara langsung kalau Nabi sebutkan itu adalah Quran, maka dia akan jadi Quran. Tapi kalau Nabi tak sebut tu, itu juga adalah merupakan wahyu, tetapi dikatakan oleh ulama sebagai indirect wahyu, dah wahyu secara tidak langsung. Jadi Nabi SAW bercerita ni jadi duduklah Nabi SAW kan bersama dengan para sahabat selepas waktu asar. Kana malikun fi man kana qablakum. Nabi kata ada seorang raja, kana malikun raja, fi man kana qablakum, sebelum daripada kamu. Sebelum daripada kamu maknanya ialah zaman bila. Jadi
setengah ulama kata bahawa zaman ni adalah zaman di antara Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW. Tengah-tengah tu kan. Tengah-tengah tu sebenarnya ialah sangat panjang, lebih kurang 600 tahun di antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi tengah-tengah tu ramai pengikut Nabi Isa, iaitu yang dikatakan sebenarnya Muslim, tapi apabila mereka menyeleweng dipanggil sebagai Kristian. Tapi yang asal tu, kalau mereka ni betul-betul mengikut ajaran Nabi Isa, dipanggil sebagai Nasara. Nasara tu artinya ialah orang yang membantu Nabi Isa kan. Jadi sampai ke seperti Malaysia sebagai contohnya, maka dipanggil sebagai Serani, Nasara, Serani kan. Serani Kristian, Kristian pengikut Nabi Isa, tapi bukan Kristian. Kalau kata Kristian ni maknanya orang yang sesat, sesat yang menyesatkan, yang mengubah kitab Injil. Jadi maknanya ini tak apa, mana-mana pun kan. Kenapa kita katakan bahawa dia ni berlaku di antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad? Kerana ada satu peristiwa lah kan yang mengukuhkan cerita ni. Tak apa, kita cerita kemudian. InsyaAllah, moga-moga kita ingat insyaAllah. Wa kana lahu sahir, dan raja ini raja ini mempunyai seorang tukang sihir. Falamma kabira, apabila tukang sihir ni kabira tu makna tua makna. Falamma kabira qala lil malik, lalu dia pun berkatalah kepada raja tersebut, sebab dia takutlah kan, sebab dia ni menjadi, kita nak kata apa kan, menjadi orang, maknanya orang takut kepada raja tu kerana tukang sihir ni. Tukang sihir ni macam menjadi pekerja lah, menjadi orang kuat kepada raja ni, yang jadi macam menunjukkan bahawa raja ni berkuasa kerana apa? Tengok, jadi tukang sihir ni lah yang, jadi sebab itulah raja ni sangat sayang, Malik ni sangat sayang kepada tukang sihir ni. Kemudian inni qad kabirtu, dia pun berkatalah, dia kata apabila dia rasa dia dah tua, dia kata inni qad kabirtu, aku dah tua ni. Fa ba'as ilayya gulaman, lalu dia kata tolong utuskan kepada aku seorang gulam, seorang budak. Gulam ni ialah budak lah dalam terjemahannya budak, tapi budak tu maknanya tak sampai lagi umur 20 kan, di area belas-belasan tu, awal-awal belasan. Itu dia kata budak kan. U'allimuhu, tujuannya ialah supaya aku boleh u'allimuhu as-sihra. Kenapa untuk aku mengajarkan kepada budak ni, kita panggil budak gulam iaitu sihir, untuk mengajar sihir. Jadi kita tengok kat sini kan, bahawa tukang sihir berkata kepada raja supaya raja tu carikan. Kenapa dia tak cari sendiri? Ertinya sini ialah dia nak cari budak yang paling cerdik yang ada dalam negeri tu, yang paling IQ dia tinggi, cepat faham kan. Kalau cari budak yang tak susah nak faham, nak mengajar macam mana? Jadi sebab itulah dia suruh raja. Jadi samalah keadaan sekarang kan, kalau ikut ke dunia hari ini, maknanya kerajaan akan mencari orang-orang yang paling bijak di dalam negeri tu kan, dengan buat peperiksaan dan sebagainya. Ini cara ni kita tak tahulah macam mana cara dia kan, tapi yang pentingnya tukang sihir minta kepada raja supaya carikan seorang budak. Dia tak cari orang tua, dia tak cari orang dah otak-otai kan, 60, 70, 80 kan. Nanti susah pula hilang. Ni budak, supaya kan kebiasaannya kalau budak ni umur dia panjang lagi lah, lama lagi kan, jadi dia pandai. Dan kemudian yang keduanya, budak ni otak dia masih lagi cerdik kan, otak dia masih, jadi seperti sekarang lah kan, zaman moden ni kan, orang cari budak-budak lah kan, budak-budak untuk dibelajar, kemudian dia masuk sekolah, masuk universiti dan sebagainya. Faba'asa ilaihi gulam yu'allimuh, lalu raja itu pun mengutuskanlah seorang gulam, mencari seorang gulam kan, lalu dihantar kepada tukang sihir ni untuk yu'allimuhu, untuk diajarkan sihir ni. Wa kana fi tariqihi, jadi cerita ni dipendekkan, Nabi pendekkan cerita. Nabi kata di tengah jalan ni, jadi ertinya di tengah jalan, ertinya apa? Budak tu dia tak tinggal di hostel, tapi dia tak tinggal bersama gulam, bersama tukang sihir tu. Dia tak adalah rumah khusus kan, bilik khusus, tapi dia tinggal di kampung dia. Di kampung, jadi dia terpaksa ulang alik daripada kampung dia tu, pergilah ke tempat belajar dia, berjumpa tukang sihir setiap hari. Jadi berjalan. On the way tu kan, setiap hari dia lalu kan. Maknanya agak-agak sini perjalanan tu agak jauh agak jauh, saya tak tahulah kan, dia tak ceritakan Nabi tak, tapi Nabi SAW cerita sini ialah Nabi kata wa kana fi tariqihi, adalah di tengah pertengahan jalannya, iza salaka, apabila budak tu berjalan nak pergi belajar sihir tu, rahibun, ada seorang rahib. Rahib ni ertinya ialah seorang pendeta dalam terjemahan kita kan. Tapi dalam Kristian, kalau dalam bukanlah kita kata pengikut Nabi Isa AS dulu, ada jenis-jenis orang tu, iaitu orang-orang yang mana dia pengikut Nabi Isa AS, kita kata Islam lah kan. Kemudian dia ni beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa semua sekali, tetapi dia ni jenis orang yang
tidak bising-bising. Dia ni jenis orang yang bertapa, jenis orang yang duduk diam-diam. Duduk diam-diam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia juga, kalau ikut cerita ni, ialah dia juga telah tua pada masa itu. Jadi dia pun berfikir juga, nanti kalau aku mati ni, siapa yang akan meneruskan agama yang benar ni? Jadi oleh kerana itulah, maka ceritanya ialah budak tadi yang berulang-alik pergi ke rumah tukang sihir tadi ni kan, untuk belajar sihir ni kan, dan pernah balik rumah tukang sihir. Kita katakanlah, kita boleh imagine lah, maknanya dekat kawasan istana, maknanya, ataupun dekat maknanya rumah mewah lah kan, bukan rumah biasa-biasa. Rumah budak ni budak biasa-biasa lah kan dia sebab dia orang biasa, orang negeri tu, orang kampung Jadi on the way tu, dia apa ni kan, faqa'ada ilaihi, dia kata faqa'ada ilaihi, ertinya ialah maknanya dia pun duduklah bersama dengan rahib tu. Macam mana dia boleh duduk? Macam-macam lah teori. Macam-macam lah kalau kita baca dalam kisah-kisah ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni. Hadis ni panjang cerita dia tu macam menarik. Cerita ni sangat menarik. Jadi macam mana dia boleh melekat tu? Jadi macam-macam cara. Mestilah, yang pertama sekali mestilah, iaitu apa? Budak ni telah diketahui oleh seluruh masyarakat, seluruh ahli negeri tu, bahawa dia ni adalah merupakan orang pilihan raja untuk diajarkan sihir. Maknanya untuk masa akan datang, for the future tu, maknanya dia ni memang calon lah, orang yang akan menjadi orang besar kepada istana raja, dan dia akan menjadi orang yang pendukung kuat lah kepada raja. Sebab tu dia belajar sihir. Sebab pada masa tu sihir ni satu benda yang power lah satu benda yang dikagumi, yang dipercayai, yang diyakini oleh orang ramai kan pada masa tu, kalau ikut berdasarkan kepada cerita ni kan. Jadi akhirnya dia duduk, macam mana dia boleh duduk tu? Jadi oleh kerana dia ni diketahuilah, maknanya dia lah budak yang paling cerdik. Jadi rahib ni pun berfikir jugalah kan, macam mana nak tarik budak ni. Dalam masa yang sama, dia ni adalah menjadi orang yang sedang belajar sihir tu kan, pergi ke tempat tukang sihir tu. Tapi on the way ni, rahib ni berfikir macam mana nak tarik budak ni. Seorang saja kan, tapi maknanya berusaha keras lah rahib ni kan. Jadi akhirnya, yang pertama maknanya dia boleh mendudukkan, menyebabkan budak tu duduk bersama dengan dia, wasami'a kalamahu, dan budak tu pun duduk dan mendengar kalam dia, mendengar apa yang dia ceritalah. Macam mana dia cerita tu, wallahu alam, kita tak tahu kan. Tapi maknanya dia mendengar fa'ajabahu, maknanya dia pun rasa wow lah kan, kita kata kan, rasa terpikat. Fa'ajabahu, rasa terpikat dengan apa yang diceritakan oleh rahib ni. Of course pada masa tu, kalau ikutnya lah kan kalau ikut kita akan baca cerita-cerita ke belakang lagi ni, ialah pada masa tu semua orang di negeri tersebut percaya bahawa raja itu adalah Tuhan, ataupun menyembah raja tu. Gitu kan, kalau ikut di belakang ni, kita akan tengok nanti kan. Jadi maknanya rahib ni dia tak setuju, dia percaya kepada Tuhan yang betul kan. Jadi sebab itulah maknanya dia sekarang ni, apa yang diceritakan kepada budak tu ialah satu benda, maka perlahan-lahan kan dia akan cerita, iaitu apa, bahawa sebenarnya adalah tak betul. Tuhan yang betul ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan. Wa kana iza atas sahira marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Jadi semua kita tengok sini kan. Wa kana iza, minta maaf faqa'at wa kana iza ata, minta maaf. Wa kana iza ata, apabila dia mendatangi tukang sihir, marra birrahib, dia lalulah kan di kawasan rahib tersebut, waqa'ada ilaihi. Jadi kerana dia seronok lah dengar kan, jadi dia duduk. Faiza atas sahir darabahu. Sekarang ni cerita ringkas kan, Nabi cerita ringkas, tapi ulama-ulama yang explain terhadap hadis ni mereka ni kan sangat macam detail sikit lah kan. Macam mana boleh jadi macam tu, macam mana, iaitu apa, apabila dia mendatangi tukang sihir, dia akan lalu rahib. Kalau ada mendengar rahib bercerita, jadi dia pun sampai pergi tukang sihir. Jadi sekarang ni perkara begitu berulang kali berlaku. Dia setiap kali dia pergi belajar, setiap hari, kita katakanlah setiap pagi dia pergi belajar kan. Zaman tu tak ada internet kan, tak ada boleh belajar dengan Google ke, tak boleh belajar dengan meeting ke, tak boleh belajar dengan Zoom ke kan. Dia belajar, mesti belajar, dia pergi lah. Jadi dia pergi ulang alik macam tu. Jadi sekali dia kata faiza atas sahir darabahu, pukul. Tukang sihir ni pukul dia. Pukul kenapa? Pukul soalan dia. Ulama-ulama mengatakan bahawa dia pukul kan dia lambat datang. Dia lambat sampai. Sepatutnya contoh kita kata sampai pukul 8 pagi dah start kelas. Tiba-tiba pukul 9 baru sampai. Jadi dia pukul lah budak kan. Bukannya orang tua, dia pukul. Jadi
oleh kerana dia tak tahan ni, dia tak tahan. Kalau ikut cerita ni kan, nanti kita akan tengok kan, iaitu dia balik ke rumah dia pun, sebenarnya dia balik pun, dia singgah lagi tengah jalan tu. Dia singgah duduk dengan rahib tadi, kemudian dia pun barulah balik ke rumah. Bila balik ke rumah, kena pukul pula. Ayah dia pula marah kan, indung dia marah kan, dia kata, kenapa kau ni balik lambat kan? Sepatutnya sampai rumah pukul 5 lah, kita kata kan, pukul 5. Sebab apa? Habis kelas pukul 4, sepatutnya pukul 5 sampai. Tengok pukul 6 baru sampai. Pukul 6 baru sampai. Mana pergi budak ni kan? Jadi ayah dia pun pukul. Ayah dia pukul, sana pun pukul, tukang sihir pun pukul. Tengah jalan dia berhenti ke di tempat rahib. Jadi sekali tu dia pun tak tahan dah. Jadi dia tak tahan, keadaan tu berlaku kan, kena pukul selalu, tapi dia tak cerita lagi. Tak pernah cerita bahawa dia ni duduk tengah jalan tu, dia berhenti di tempat rahib tu dan mendengar cerita rahib tu. Jadi fasyaka zalika ila rahib. Jadi sekali lama-lama dia pun syaka ni mengadu. Ini kan, mengadu kepada zalika, peristiwa tersebut, perkara tersebut yang dia kena pukul tu, ila rahib, kepada rahib. Faqala, lalu berkata rahib ni kepada dia. Rahib pun start hajar dia. Iza khashita as-sahira, kalau kamu takut kepada tukang sihir, maknanya dia, sebab dia pukul kamu, pukul kamu kan, kamu takut kepada dia, kena pukul ni, fakul, katakan, kamu cakap macam ni. Ni rahib hajar kepada budak tu. Habasani ahli. Habasani ahli maknanya ayah aku, mak aku, indung aku, parent aku, habasani, tahan aku. Tahan aku ni, tak tahulah tahan apa kan. Mungkin kata suruh buat kerja dulu ke, pergi ambil air dulu ke, tambak lembu dulu ke kan, elak binatang dulu, beri makan kepada ayam dulu ke, tak tahulah kan. Dia tak sebut. Yang disebutnya habasani ahli. Ayah, mak aku menahan aku. Seterusnya, wa iza khashita ahlak, tapi apabila kau balik pula, nanti kau terlambat. Kau terlambat kan, terlambat 1 jam ke, tak tahulah kan tapi kau takut ayah mak kau ni pukul kau, fakul habasani sahir, beritahu pula kepada mak ayah kau tu bahawa aku telah ditahan oleh sahir. Maknanya hari ni banyak assignment lah, hari ni banyak kerja nak kena buat, hari ni banyak study lah, research. Contoh lah tu saya sebut kan. Jadi maknanya sini lah apa kan, dah dua-dua tu kan, pergi ke sana pun kau tipu lah, sini kau tipu, kalau ikut bahasa kita lah kan, maknanya tipu-tipu. Jadi di sini timbullah persoalan, boleh ke menipu sebenarnya kan? Seolah-olahnya rahib ni yang diceritakan dalam hadis ni, Nabi ceritakan kepada kita ni kan, tentang peristiwa ni, maknanya rahib tu menyuruh menipu. Jadi ulama-ulama mengatakan begini kan, iaitu apabila perkara tersebut tidak ada cara lain, dan perkara yang nak dipelihara itu adalah perkara masalah akidah kan, perkara besar kan. Sebab kalaulah dia tidak berkata begitu kepada family dia, kepada indung dia, dan ataupun kepada tukang sihir ni kan, maknanya dua-dua ni kan, dia tak cakap macam tu, nescaya mungkin kalau bercakap benar, kalau cakap benar, dia kata, oh saya terlambat ni sebab saya ni berhenti dulu di tengah jalan, saya belajar dengan rahib, maka akan terbocorlah rahib tu, cerita rahib tu. Maknanya nanti orang tahulah, oh rahib siapa pula rahib? Mungkin mak ayah dia tanya macam tu, mungkin nanti tukang sihir tanya, ada rahib, kau belajar dengan rahib pula, kau belajar dengan rahib, nanti dia beritahu kepada raja, nanti raja pergi tangkap tu kan. Sedangkan pada masa tu tidak ada orang yang agama yang benar, agama yang benar melainkan rahib tu saja yang memelihara, satu-satunya orang di negeri tersebut yang memelihara. Dikatakan peristiwa ini berlaku di Najran. Najran ni ialah satu tempat di antara Arab Saudi sekarang ni dengan Yaman, tengah-tengah tu dekat-dekat sempadan, tapi masih dalam Arab Saudi. Dan dikatakan sampai sekarang ni ada lagi tempat budak tu. Wallahu a'lam bissawab tapi insya-Allah kalau sahabat-sahabat semua tengok dalam Google Map dalam Google Map tengok Najran, 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 search kat situ ada cerita tempat kesan budak ni. Dikatakan wallahu a'lam bissawab kita tak boleh 100% katakan sebab tak diceritakan oleh Nabi di mana kan. Tapi dikatakan di Najran. Jadi cerita tu panjang lah kan. Najran, siapa pemerintah Najran pada masa tu. Tapi memang masyhur, Najran ni ialah tempat kawasan masa Nabi SAW diutuskan, dia ialah kawasan Kristian, mengikut Nabi Isa. Okey, jadi kita cerita lagi, sambung lagi. Jadi maknanya dia pun suruh berbohong. Jadi ulama-ulama berkata boleh berbohong jika sekiranya apa yang hendak dijaga itu adalah lebih bernilai. Nilai yang mahal, nilai apa situ? Akidah yang benar. Yang lain tu sesat. Percaya kepada raja tu cuma syirik tu kan. Percaya Tuhan tu adalah raja. Raja tu Tuhan. Raja tu Tuhan. Mana boleh kan? Tuhan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
rahib ni tak ada cara lain dah. Itulah satu-satunya cara untuk memelihara daripada selamat dan boleh menyampaikan akidah yang betul ni kepada budak ni. Untuk sebagai penyambung lah dengan harapan yang akan menyambung pewarisan kepada akidah yang benar ni. Jadi sebab itulah ulama kata dalam kes macam ni maka dia boleh menipu. Boleh menipu. Seterusnya wa bainama huwa ala zalik. Jadi begitulah keadaan dia berlalu, ulang-alik iz ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nas. Satu peristiwa berlaku, iaitu apa? Ketika dia mendatang melalui lah ala dabbatin. Dia lalu ketika dia nak pergi belajar tu, nak pergi belajar kan, nak pergi ke tempat tukang sihir tu. Tiba-tiba dia kata ala dabbatin azimah. Ada satu binatang besar. Qad habasatin nas, binatang itu telah tahan orang daripada melalui jalan tu. Jadi dikatakan bahawa binatang tu ada yang kata, dan setengah riwayat kata ialah singa, ada yang kata ular. Jadi tak tahulah binatang apa, tapi Nabi SAW sebut dabbah saja. Dabbah kan, dabbah ni makna binatang yang atau atas muka bumi ni besar kan, azimah, besar, orang tak boleh lalu. Jadi kita boleh faham di situ, maknanya seolah-olah macam jalan situ tu, itulah satu-satunya jalan yang menuju ke bandar, menuju ke tempat inilah. Jadi orang tak boleh lalu. Jadi bila sampailah tukang budak tadi sampai, dia tengok orang semua apa ni, macam stuck ni kan, jam lah kita kata sekarang kan, jam apa ni, kereta jam, orang tak boleh lalu ni. Jadi dia pun pergi tengok ke depan, lalu tengok, ya Allah, ada binatang besar depan tu. Jadi faqala, lalu budak ni berkata, al-yauma, pada hari ini, a'lamus sahiru afdal amir rahib afdal. Rupanya kan, rupanya budak ni selama mana dia belajar, dia belajar dua kan. Satunya dia belajar dengan tukang sihir, satu dia belajar dengan rahib. Dua-dua ni, rahib ni tengah jalan secara bersembunyi, tukang sihir tu secara terang-terangan masuk paper lah, kita kata kan, kalau zaman sekarang masuk surat khabar hari-hari, masuk berita kan, bahawa dia ni belajar tukang hebat kan, nak jadi hebat ni kan. Jadi tiba-tiba rupanya dalam hati dia tu, dalam hati budak ni, rupanya dia masih lagi confused mana satu betul sihir macam ni, tukang sihir mengajar macam ni, yang rahib ni mengajar ni, sihir tu salah kan, ini Tuhan tu salah kan, Tuhan ni betul. Jadi dia antara dua tu, macam tu berlakulah peristiwa binatang besar ni. Jadi bila berlaku peristiwa binatang besar ni, dia pun masa tu dia kata, al-yaum, pada hari ni aku akan dapat tahu, dia kata, tukang sihir kah yang lebih betul ataupun ar-rahib afdal. Ar-rahib afdal tu maknanya lebih betul lah. Lalu fa'akhaza hajaran, lalu dia ambil batu, faqala, lalu dia pun berkata, Allahumma, dia pun berkata, ya Allah. Dia doa kepada Allah tu kan, nampak kan, Allah disebutkan, Nabi SAW sebutkan, Allahumma, ya Allah, in kana amrul rahib ahabba ilaika min amris sahir. Ya Allah, kalaulah amrul rahib, maknanya apa yang dia ajar oleh rahib tu, urusan rahib maknanya kan, apa yang dia ajar oleh rahib tu, ahabba ilaika, lebih engkau senangi, lebih engkau sukai, lebih engkau terima, lebih engkau redha, min amris sahir, daripada apa yang dia ajar oleh tukang sihir. Faktul, bunuhlah hazihi dabah, binatang ini, hatta yamdiyan nas, sehingga supaya manusia boleh lalu jalan ni. Jadi apa yang kita boleh nampak kan daripada apa kata-kata ni, kata-kata budak ni, kata-kata gulam ni, dia sebutkan dulu amrul rahib. Dia sebutkan, ya Allah, kalaulah apa yang dia ajar oleh rahib ini lebih engkau senangi. Dia tak kata, ya Allah, jika sekiranya apa yang disebutkan oleh tukang sihir itu lebih engkau senangi. Dia sebut rahib dulu. Maknanya sebenarnya dia bukan 50% ni. Cuma dia dah jadi mungkin 60 kan. 60 kepada rahib, 40 kepada tukang sihir ni. Jadi dia dah pergi ke mana. Cuma dia nak macam confirmation. Dia percaya kepada Allah lah, nampak tak? Sebab tu dia sebut nama Allah. Jadi Tuhan lah maknanya kan. Ya Allah, ya Tuhan, gitu lah kita katakan kan. Ya Tuhan, tunjuklah mana satu betul ni, ya Allah. Ya Allah, aku kata inilah. Kalau ni lebih betul, kata, kau tunjuklah hari ni. Dia kata, dan matikanlah, tolong bunuh binatang ni. Lalu dia pun faromaha. Tadi dia ambil batu kan, faromaha. Lalu dia pun lontar batu, lontar. Faqatalaha. Tengok kan, batu tu besar mana kalau ikutnya kan? Kecil je kan kalau ikutnya. Takkanlah batu tu lebih besar sampai binatang tu mati kan. Binatang maknanya batu tu kecil, dia ambil batu tu, kemudian dia pun lontar. Faqatalaha. Bunuh mati binatang tu. Wa madan nas, orang semua pun dapat lalu. Jadi kalaulah dalam setengah riwayat disebutkan bahawa kan, bila binatang tu mati, orang pun terkejut semua. Wow, dia kata, orang dah kenal budak ni,
budak ni memang masyhur. Sebab apa kan? Dah masuk televisyen kan. Kita kata kan. Memang masyhur dah bahawa budak ni adalah merupakan orang yang belajar dengan tukang sihir. Orang tak tahu dia belajar dengan rahib. Jadi, oleh kerana tu orang kata, wah budak ni pandai, budak ni, orang semua macam berteriak lah, macam bersorak-sorak lah kan. Best budak ni, best. Budak ni memang hebat, memang hebat. Sihir yang dia belajar tu memang power. Semua orang kata sihir lah kan. Sebenarnya dia belajar dengan rahib tu. Orang tak tahu apa yang dia sebut ni. Dia sebut dengan masa dia doa tu kan. Lalu fa'atar rahib. Jadi on the way, tadi masih on the way lagi. Lalu dia sampailah tengah jalan tadi kan. Selepas binatang penuh mati, dia pun pergi sampai kepada rahib. Dia pergi kepada rahib fa'akhbarahu. Lalu dia ceritakan kepada rahib tu apa yang berlaku fa'akhbarahu. Faqala lahu rahib. Lalu rahib pun berkata kepada dia, ai bunayya. Ai bunayya tu maknanya ialah hei anakku lah. Dengan kasih sayang lah kan. Ai bunayya. Anak, kalau dalam bahasa Brunei ni cakap lai, lai kata kan. Kalau bahasa biasa cakap oh anakku, antal yaum, dia kata kamu pada hari ini afdalu minni, kamu dah jadi lebih hebat daripada aku dah. Aku pun tak hebat macam ni kan, kata kan. Qad balagha min amrik, dia kata telah sampai, kata apa yang kamu nampak ni, apa yang sedang berlaku ni, ma'ara, apa yang aku tengok. Tetapi dia pun kata, rahib ni berkata kepada budak ni, wa innaka satubtala, kamu akan diuji. Kamu akan diuji maknanya kalau orang dah sampai satu tahap macam ni, mesti akan diuji. Jadi ini merupakan apa yang diceritakan oleh rahib ni melalui lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis ni nak menunjukkan apa? Bahawa orang yang mendapat satu kebaikan ini, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ni iaitu ujian dalam dia nak menyampaikan agama, dia nak menyampaikan Islam kepada orang ramai, dia mesti akan diuji. Jadi ujian ni merupakan, sebab tu ulama kata sunnatullah, iaitu satu perkara yang memang akan berlaku kepada sesiapa saja yang menyeru kepada agama yang benar. Kalau tak ada ujian tu memang pelik. Ujian tu mesti akan berlaku. Jadi sebab tu tengok kata-kata rahib ni kepada budak ni, wa innaka satubtala fa inna betulita. Tapi dia kata lagi, dia pesan kan kepada budak ni, fa inni betulita, kalau kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadullu alayya. Jangan kamu beritahu aku yang beritahu kau. Jangan tunjukkan aku. Maknanya, adakah dia takut? Tidak, bukan kerana takut ni. Ulama kata dia bukan takut. Dia tak takut mati, rahib ni. Tetapi dia pun sayang kepada agama sekarang ni kan. Dia takut agama ni belum masak lagi, belum tersebar lagi, maka tiba-tiba akan mati kan. Jadi maknanya nak confirmkan dulu kan bahawa budak ni memang betul-betul bertahan, budak ni boleh menyebarkan. Kalau dia mati pun tak apa lepas tu kan. Tapi sekarang ni tak tahu lagi ni, keadaan belum menentu lagi. Jadi sebab tu dia pesan, kalau kamu, jadi kalau ikutnya kan panjang lah cerita ni, tak akan dicakap macam tu saja kan. Tapi panjang cerita ni panjang. Tetapi ringkas ni Nabi SAW cerita secara ringkas je kan. Kalau ikutnya banyak lah kan disyarah gini. Mungkin cerita Nabi Nuh lah kan diuji, cerita Nabi Hud diuji, cerita Nabi Soleh diuji, cerita Nabi Lut diuji. Semua Nabi-Nabi ni diuji. Tidak ada Nabi yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang macam-macam. Tapi konsep dia ialah fa ini betulita fala tadullu alayya, kata rahib ni. Satu betala, satu, kalau diuji jangan tunjukkan aku, beritahu kat aku yang beritahu. Wa kana al-ghulam, jadi budak ni pun lepas tu jadilah hebat, jadi masyhur kan. Jadi hebatlah mana? Hebat apa? Apa kehebatan budak ni dan apa yang terjadi selepas daripada itu? Insya-Allah kita akan sama-sama insya-Allah jumpa lagi dalam siri yang kedua, kisah hadis yang ke-30 pada hari ni insya-Allah. Panjang kita walaupun jadi kita pun dah baca banyak berapa muka surat ni kan, insya-Allah daripada slide saya ni. Jadi insya-Allah jumpa lagi dalam hadis, iaitu apa yang berlaku selepas daripada budak ini telah berjaya mematikan binatang tu. Okey, jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, pukul 5.30 sehingga pukul 6 petang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.